Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kelas? Khabar baik. Dah. Baik. Okey. InsyaAllah hari ni Ustazah nak tunjuk satu video sebelum kita nak masuk pelajaran kita hari ni. Sekejap Ustazah present. Okay, nampak tak? Nampak. Nampak Ustazah. Okey. Okey, sekejap. Okey, cuba tengok dekat video ni. Apa yang kamu faham dengan video ni? Sekejap je video ni. Siapa boleh bagi tahu? Video sekumpulan semut mencari makanan. Siapa dapat tangkap? Bekerjasama. Okey, siapa sebut? Raihan. Bekerjasama lagi? Lagi? Wafa? Terus semut ni buat apa? Berusaha. Berusaha. Betul-betul? Sikit lagi. Jawapan tepat tak jumpa lagi. Dia boleh dah buat seorang-seorang ni. Dia angkat tengok kawan-kawan dia tolong dia. Bekerjasama. Dia bekerjasama. Dia boleh buat seorang-seorang tak? Kalau dia angkat makanan kan, dia boleh buat seorang-seorang tak? Tak Bu? Tak boleh. Dia kena buat pandai. Dia kena buat berjemaah. Okay, hari ni siapa boleh teka kita nak masuk tajuk apa? Kita nak masuk solat berjemaah. Macam yang video tadi, dia nak bagi tahu yang kalau kita buat sesuatu kerja tu seorang-seorang, kita takkan boleh buat. Maksudnya dia kena ada kawan-kawan yang tolong. Contoh kalau makanan ni berat ke apa kan, kita tak boleh nak angkat seorang-seorang. Kita kena panggil kawan-kawan kita angkat sekali. Betul tak? Okay, kita masuk kepada tajuk kita, solat berjemaah pengikat hati. Okay, boleh Ustazah nak suruh Alia baca? Bahasa istilah. Tak nampak sangat. Tak nampak sangat? Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak? Dia kena zoom kat skrin, tak nampak? Nampak? Siapa? Anis boleh Anis? Nampak tak? Tak nampak. Oh, tak nampak. Okey. Saya boleh Ustazah? Ya? Saya boleh. Izzah boleh. Okey, Izzah macam. Maksud dan hukum solat berjemaah. Dari segi bahasa, berasal daripada perkataan jamak yang bermaksud berkumpulan. Istilah, solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Okey. Izzah boleh baca hukum dia sekali? Boleh. Hukum solat jemaah bagi individu sunat muakkad, bagi komuniti masyarakat fardu kifayah. Okey, terima kasih Izzah. Okey. Maksud dan hukum solat berjemaah adalah dari segi bahasa berasal daripada perkataan jamaah yang bermaksud berkumpul. Istilah solat makmum bersama-sama dengan solat imam
sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Maksudnya kalau kita nak buat solat Jumaat, kita kena lebih daripada 2 orang kan. Dan solat makmum bersama-sama dengan solat imam, sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum. Okey, hukum bagi individu adalah sunat muakkad dan bagi komuniti masyarakat adalah fardu kifayah. Okey, dalil solat jemaah. Okey, dalil solat jemaah. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa tawarka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Maksudnya, menurut Imam Al-Qurtubi, masuk rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk ialah solatlah kamu secara berjemaah. Maksudnya kalau kita nak solat tu, lebih afdal kalau kita solat berjemaah dan pahala pun kita akan dapat banyaklah 27 kali ganda kan. Okay, kita masuk kepada syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam ada berapa kelas? 3. Okey. Pertama, imam boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Kalau kita nak minta orang jadi imam, kita kena tengok dulu Al-Fatihah dibaca tu betul ke tak? Lancar ke tak? Baru boleh jadi imam. Yang kedua, imam lelaki bagi semua makmum, imam perempuan pula hanya boleh jika semua makmum perempuan sahaja. Yang ketiga, makmum meyakini sahnya solat imam. Maksudnya, kalau imam tu jadi imam, makmum tu dia kena yakin dengan imam tu. Kalau makmum tak yakin dengan imam tu, dia boleh terkeluar daripada jemaah tu sendirilah. Faham tak? Faham. Kita terus pada ciri-ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Ada 11 ciri-ciri. Pertama, pemimpin. Kedua, imam yang dilantik oleh pemerintah. Ketiga, tuan rumah. Keempat, lebih alim dan berpengetahuan. Kelima, lebih fasih bacaan Al-Quran. Keenam, lebih warak dan soleh. Ketujuh, lebih baik akhlaknya. Kelapan, lebih bersih badannya dan kemas pakaiannya. Kesembilan, lebih merdu suaranya. Kesepuluh, telah berkahwin. Dan kesebelah, lebih tua. Ini adalah antara ciri-ciri keutamaan untuk dipilih sebagai imam. Apabila terdapat 2 orang atau lebih ahli jemaah yang mencukupi syarat-syarat imam, maka keutamaan pemilihan imam adalah seperti berikut. Maksudnya kalau dalam satu keadaan tu, semua boleh jadi imam. Tapi kita kena dahulukan ciri-ciri yang ada dekat dalam ni dulu. Faham tak? Faham. Okay. Alhamdulillah, semua dah faham dah. Kita pergi kepada kuis. Kita main kuis sekejap ini. Okay, nampak tak? Simple je kuis ni. Okay, kita start. Okay. Izzah nak pilih nombor apa Izzah? Nombor 3. Ya. Syarat menjadi imam. A ke B ke C? Pandai. Okey. Ruwaiha nak pilih nombor apa? 1. 1. Apakah hukum solat jemaah bagi komuniti masyarakat? Semua boleh jawab. Siapa-siapa nak jawab? A ke B ke C?
C. C. Fardu kifah Faya. Siapa lagi nak jawab? Raihan. Nak nombor berapa? 5. 5. Apakah maksud solat berjamaah secara bahasa? Yang mana? A ke B ke C? A. Okey, betul. Jadi siapa lagi nak jawab? Siapa tak nampak? Okey, nombor 2. Kita pergi ke soalan nombor 2. Ciri-ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Bujang, lelaki atau pemimpin? C. C. Pandai. Okey. Yang keempat, apakah hukum solat jemaah bagi individu? B. Sunat muakkad. B. Pandai. Sunat muakkad. Okey, Tahniah. Alhamdulillah, kita habis dah. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah, kita dah hari ni kita dah belajar tentang solat berjemaah. Solat berjemaah tu maksudnya apa? Ada? Solat berjemaah ramai-ramai. Solat yang dilakukan lebih daripada seorang. Maksudnya dia kena ada 2 orang baru nama solat berjemaah. Okey, kalau macam aktiviti harian kita kan, kalau kita nak buat sesuatu tu pun kita kena buat ramai-ramai juga. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Macam kalau kita menjual ke bisnes ke, kita dalam tu kita mesti kena ada team kan. Kita kena ada jemaah supaya kita lebih kuat. Betul tak? Okey, terima kasih. Okey, sekian je kelas kita hari ni. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Okey, terima kasih semua. Okay, saya Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ani, terima kasih Rohaima, terima kasih Ida, terima kasih Wafa, terima kasih Alia, terima kasih Raihan. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Okey, boleh ke? Terima kasih semua. Terima kasih Azhar. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Azhar. Assalamualaikum.